الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam kitab Nawaqidul Wudu, dan insya-Allah saya akan cuba baca ke semua hadis ni yang terakhir ni bagi habis, dan tak panjang sangat huraiannya supaya membolehkan tuan-tuan khatam cepat mengaji. Dalam susunan Bulughul Maram, di dalam sebahagian naskah, hadis yang akan saya baca iaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Darul Qutni. Ad-Darul Qutni ini, hadis ni dia berada selepas daripada hadis berhubung dengan tidur membatalkan wudu. Tapi dalam naskah saya tengok yang ada di tangan tuan-tuan ni, hadis ni datang dulu. Jadi saya baca hadis ni dulu, kemudian saya akan ikuti dengan hadis-hadis yang berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu ad-Darqutni walayyanahu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, yakni sahabat Nabi Anas bin Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berkhidmat khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Ummu Sulaim membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia daripada usianya masih kecil 10 tahun telah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah riwayat-riwayat hadis daripada Anas bin Malik. Kata Anas dalam hadis ni, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Kalau kita baca sambung, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mahtajam. Kerana alif tu dia panggil mausul, hamzah tu hamzah mausul. Kata kita henti, ihtajama wa shalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, yakni berbekam, berbekam, dia kaping, dia berbekam, wa shalla, kemudian dia telah salat, walam yatawadda, dan dia tidak berwudu, baginda tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Darul Qutni, Hafiz Darul Qutni, dan kita telah sebut tentang Darul Qutni. Antara tokoh-tokoh hadis yang paling hebat sekali mengkritik Sahih Al-Bukhari ialah Al-Hafiz Al-Imam Darul Qutni. Banyak kritikan dia terhadap Sahih Al-Bukhari, dan terpaksa Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tulis kitab untuk mempertahankan Sahih Al-Bukhari daripada serangan Darul Qutni. Darul Qutni alim besar dalam hadis. Sebab itu apabila dia menulis Fathul Bari, muqaddimah dia Hadiyus Sari, dia membincangkan tentang serangan-serangan, kritikan-kritikan yang hebat yang diberikan oleh Darul Qutni kepada Sahih Al-Bukhari. Ilmu ini terbuka. Bila orang belajar banyak ilmu, dia akan tahu bahawasanya ada orang yang mengkritik. Bukan dia kritik Nabi, dia kritik bagaimana fan itu, kesenian itu yang digunakan oleh Al-Bukhari dalam menentukan kesahihan sesuatu hadis. Dia bukan kritik semua hadis, dia kritik banyak juga beberapa hadis yang dia kritik. Sebahagiannya telah dijawab oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan punya kitab kita ni. Dia jawab ketika dia mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Dia jawab dalam muqaddimah dia Hadiyus Sari. Kata sebahagian ulama hadis, walaupun
banyak yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, tetapi sebahagian daripada kritikan Daraqutni itu masih kelihatannya belum cukup dijawab. Maksudnya hujah-hujah Daraqutni itu bukan sebarangan dalam hal ini. Maka sebab itu kalau ada orang dia mengkritik hadis, hatta dia mengkritik hadis-hadis yang disahihkan oleh sebahagian pihak, dia bukan mengkritik Nabi, dia mengkritik kesabitan hadis itu. Tidaklah membawa kepada rosaknya iman, kerana dia membincangkan soal seni, bagaimana nak menentukan kesahihan sesuatu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daraqutni layyanahu, dia telah melainkan hadis ni. Lain adalah istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Kadang-kadang dia kata lain, fulan layyinul hadis, atau hadis ni lain. Dan setiap ulama hadis ni kadang-kadang dengan istilah ni ada makna yang tersendiri. Secara umumnya Daraqutni bermaksud hadis ini tidak kuat, dhaif, mendekati dhaif, ataupun dia cenderung kepada maksudnya hadis ini dia tak kuat. Kerana padanya disebabkan padanya ada Salih bin Muqatil, dan Salih bin Muqatil ini dianggap tidak kuat. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan ramai lagi para ulama yang membincangkan tentang dia telah menganggap dia di bawah rawi-rawi yang dhaif. Okey. Jadi hadis ni kenapa Al-Hafidh Ibn Hajar sebut juga? Dia sebut hadis ni bahawasanya kerana dia nak cerita ini antara hujah-hujah yang digunakan ni bagi menunjukkan luka tidak membatalkan wudu. Hadis ni dhaif, tetapi secara umumnya para ulama memang menyatakan luka tidak membatalkan wudu. Katakanlah kita dah berwudu, tiba-tiba luka ataupun tersepak banyak darah kita, terkoyak kulit kita, banyak darah kita keluar, tidak membatalkan wudu. Habis ni hadis ni dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi kerana asalnya wudu itu sah, maka tak boleh dibatalkan melainkan dengan bukti yang sahih. Maka tak ada bukti yang menunjukkan luka membatalkan wudu, keluar darah membatalkan wudu, melainkan keluar darah haid bagi wanita ataupun keluar darah daripada kubul dan dubur seperti yang disebut oleh para fuqaha. Jadi hadis ni dia kata Nabi berbekam kemudian bersalat. Namun di sana ada riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan Nabi SAW berbekam sedangkan baginda itu sedang berihram. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim fi ra'sihi min syaqiqatin kana bihi. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang berihram, pakaian ihram tu, Nabi ihram, Nabi berbekam di kepalanya disebabkan sakit kepala yang ada pada baginda. Nabi pun manusia juga, dia sakit. Kadang-kadang dia ada sakit kepala, dia ada apa. Kadang-kadang orang ni dia cerita tentang Nabi, dia bagi jadi Nabi tu macam Superman. Seolah-olah Nabi ni tak sakit. Dia tengok Nabi, dia kata Nabi bukan pernah sakit. Pandai-pandai dia mereka. Nabi manusia, nama kata manusia, dia sakit, masa dia sedih. Kalau tidak, dia tak boleh jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah contoh yang baik. Kalau Nabi tu sakit pun tak, sedih pun tak, nak contoh macam mana Nabi? Malaikat, kita tak boleh nak contoh malaikat. Dia makan tak, berkenan kat perempuan tak, kan? Tapi kalau ada orang tak berkenan kat perempuan, dia lelaki, dia berkenan sama lelaki, yang tu bukan jadi malaikat, dia jadi pelik. Jadi Nabi SAW dia sakit. Bila dia sakit, dia berbekam. Baginda SAW berbekam. Dalam sebahagian riwayat, wa huwa shaimun muhrim, dia berpuasa dan berbekam. Menunjukkan kalau berdarah, cedera masa puasa tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan juga ihram, tak merosakkan ihram. Tapi kenapa Nabi SAW berbekam? Baginda berbekam disebabkan kerana sakit kepala.
Habis kalau tak sakit, tengok-tengok orang buat bekam tepi jalan, dia panggil, mari adik bekam, sunnah. Kita bagi dia, tak sunnah. Sunnahnya kalau kita sakit. Dia kata Nabi berbekam, bagi tahu dia Nabi berbekam ketika baginda sakit. Sihat-sihat tak ada pasal, tak berbekam. Dia buat bekam, sunnah, mari bekam, sunnah. Dia panggil orang semua. Dia kata kena tanya, kalau ada orang sakit kepala, kita bekam lah. Tak sakit kepala nak bekam pasal apa? Ni toki-toki bekam ni pun nak kena faham juga. Terutama yang jual-jual barang-barang makanan Nabi lah apa ni, lah kurang sikit. Baru ni siapa makan apa? Makan apa? Produk sunnah apa ke? Jadi nak perut sakit apa? Jangan salahkan Nabi pula. Nabi tak pernah buat campuran-campuran macam tu. Dia campur habbatus sauda, dia campur minyak zaitun, dia campur dengan apa lagi? Buah zaitun, dia campur dengan buah tin, dia campur dengan kurma, dia mission apa semua. Dia kata makanan Nabi. Nabi tak pernah makan macam tu. Nabi makan tamar, betul lah, kerana Nabi orang Arab. Abu Jahal makan tamar juga. Tapi Nabi makan tamar, dan ada hadis Nabi sunatkan kita makan tamar apabila buka puasa, maka jadi sunnah. Makan ajwah pada waktu pagi, maka jadi sunnah. Tapi kerana Nabi makan tamar, Nabi makan juga kambing. Nabi juga makan makanan yang ada di sekeliling baginda. Baginda insan. Kalau Allah tak jadikan Nabi ni Superman. Superman, saya baca cerita Superman awal dulu, mati Superman tu. Tak apalah kan, dah mati semua, manusia mati. Dia jatuh kuda melebakkan rosak belakang dia ni, menyebabkan dia tak boleh tak boleh bangun, tak boleh bergerak, duduk di atas katil lama banyak. Dah yalah, lama sakit dia. Tuhan uji dia lah kan. Tapi nak tengok dalam filem dia boleh terbang, kapal terbang dia tangkap. Tapi di luar filem dia jatuh. Kerana manusia ni tak ada. Allah Ta'ala jadi semua manusia lemah belaka. Semua orang lemah. Nabi SAW insan. Sebab itu dia tak jadi malaikat. Sebab itu kita tak benarkan. Nabi larang kita mengagung-agungkan baginda. Seperti mana Bani Israel, Nasara mengangkat Isa bin Maryam. Sebab itu dia hantar surat, dia kata Abdullah wa Rasuluhu. Hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Dia hamba Allah aja, dia bukan Tuhan. Maka Allah jadikan dia sakit, dia cedera, supaya kita semua tahu bahawasanya bila kita nak meminta, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila nak minta, minta dengan Allah. Orang tak minta ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong saya. Orang tak minta macam tu. Kerana Rasulullah makhluk, kita minta dengan Allah. Dia kata siapa yang tak memintakan Nabi, Wahabi. Kalau macam tu, akidah pula jadi macam tu. Yang panggil tu, patut panggil Abdul Qadir Jilani, panggil macam-macam. Akidah Islam yang bersih. Hatta Nabi SAW sakit, kadang-kadang orang petua nak petik pokok ke apa, nak berubat, panggil Nabi Khidir, panggil Nabi apa lagi, Nabi macam-macam lah, Nabi Yunus lah, panggil macam-macam. Allah Ta'ala tak benarkan. Dia suruh kita hanya memanggil dia. Hadis ni dhaif, namun padanya ada banyak pengajaran. Tapi yang pentingnya, apa yang dah diisbatkan ialah luka tidak membatalkan wudu. Setengah orang dia tak faham tu. Kadang-kadang dia ambil sembahyang, kata jatuh, cedera dah, luka, darah banyak keluar. Dia kata nak kena ambil wuduk lainnya, darah, luka tak membatalkan wuduk. Walaupun hadis ni dhaif, tetapi untuk membatalkan wuduk yang yakin, wuduk dah ambil sahih, tak boleh, tak ada sebab. Luka batal wuduk, tak ada dalil. Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, wuduk kekal sebagai sah. Sebagai sahih. Hadis yang kita balik hadis yang berikutnya. Wa an Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-ainu wika'u sanah. Al-ainu wika'u sah. Yani sah. Baca dah. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Rawahu Ahmad wa Tabarani. An Muawiyah radhiyallahu an, daripada Muawiyah radhiyallahu anhuma, daripada Muawiyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jarang orang bubuh nama anak ni Muawiyah. Pasal orang marah Muawiyah ni. Dia kata Muawiyah ni Syiah lagi lah marah lah kalau sebut nama Muawiyah. Minumlah air ini, maka laknatlah Muawiyah dan anaknya Yazid, kata mereka. Muawiyah dia ni daripada Muslimatul Fatah. Muslimatul Fatah yakni orang-orang yang masuk Islam semasa pembukaan kota Mekah. Pasal apa orang marah? Orang marah lah, bukan betul yang dia marah tu. Pasal orang kenangkan bapak dia Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah merupakan ketua Quraisy. Dia perang dengan Nabi SAW. Perang Badar ada kaitan dengan dia. Semua perang sebelum tu semua ada kaitan dengan dia. Dia lah kepala. Seksaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ketika berada di Mekah, dia jugalah kepala dia. Dah mati sebahagian daripada sahabat-sahabat dia. Abu Jahal, Abu Lahab, semua ni mati. Umayyah bin Khalaf, semua mati. Tinggal akhirnya yang tak mati dia. Ada lagi. Sampai nak buka kota Mekah, dia apa saudara Nabi. Sampai nak buka kota Mekah, dia mari. Dia tengok kekuatan orang Islam. Dekat nak buka kota Mekah, dia masuk Islam. Nabi terima Islam. Nabi terima Islam. Telah sentiasa beri peluang kepada mana? Orang seperti Abu Sufyan yang bukan memerangi tokoh agama ada salah dan betul, tapi memerangi Nabi, tampil memerangi Nabi. Akhirnya dia bertaubat, masuk Islam. Walaupun sebahagian sahabat-sahabat tak berapa hati dengan dia. Dia pun bukan layan sangat Abu Sufyan lepas masuk Islam pun. Dia berjihad sampai tercabut mata dia, terkeluar mata dia satu, cedera mata dia. Dia orang besar. Orang besar ni ada angin orang besar. Nabi melayan manusia, ambil kira soal emosi manusia. Bila Nabi nak masuk kota Mekah, Nabi kata, man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Abu Sufyan macam mana? Selamat. Rumah dia bukan nak muat orang Mekah masuk. Tapi sahabat kata pada Nabi, Abu Sufyan ni orang yang suka sikit diberi kedudukan. Bila Nabi sebut macam tu, dia rasa macam taklah dia disia-siakan. Diserahkan Mekah, dia benarkan Nabi, dia tak bertempur dengan Nabi. Nabi masuk. Orang tak apa layan dia, kadang-kadang mari lepas masuk Islam jumpa dia orang buat. Pasal dia ada rekod lama. Sahabat pun manusia juga. Anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah family, keluarga yang mana mereka ni keluarga ahli politik. Politik ni dia seni. Bukan semua orang boleh jadi tokoh. Kan? Yang tak reti jadi tokoh, pergi kita pergi lantik juga, dia bengang begitulah. Kan? Pening. Dia ada seni. Orang nak jadi pemimpin ni, dia orang lembut sangat tak boleh, keras sangat tak boleh. Pemimpin dia mix, ada fun, ada arts dia. Kita tengok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gemilang dah. Tapi Sayyidina Umar bukan semua Masya Allah, boleh-boleh, Masya Allah.
Orang kata orang politik ni kena baik semua. Tak, saya normal, Masya Allah. Berapa ramai yang kena tampak ni, yang dia pun ramai. Sehingga dia sendiri kadang-kadang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, betul ke aku ni kadang-kadang ramai juga orang yang kena pukul lah, tampak lah marah. Dia kata, la yuslihul amru illa bidzalik. Tidak selesai, tidak dapat ditakbir urusan melainkan demikian, wahai Amirul Mukminin. Dia kata, laqad qult, yalah, kau dah nak kata macam tu, dah aku tanya. Tapi dia rasa sesuatu yang, tapi itu pemimpin terkawal keadaan. Mari Sayyidina Uthman, bagus juga kepimpinannya, dia pidato kurang. Sebagai riwayat kata, pada hari Uthman naik, Uthman sepupu dengan Muawiyah. Ini daripada Bani Umayyah semua. Ini keluarga politik. Uthman pidato tak boleh. Sebagai riwayat kata, hari pertama dia naik pidato, tak boleh nak ucap. Sehingga sebagai ahli sejarah kata, dia kata, innakum bihajatin ila imamin adl aktsaru min hajatikum ila imamin fasih. Sesungguhnya hajat kamu kepada imam yang adil, pemimpin yang adil, lebih daripada hajat kamu kepada pemimpin yang fasih. Aku pidato tak apa boleh. Tapi dia memerintah dengan baik. Namun begitu sikap terlalu lunak yang dia buat, yang berbeza dengan Umar, telah memberikan kesempatan untuk orang menjatuhkan kerajaan. Akhirnya berlaku pemberontakan. Orang mengambil kesempatan, orang serang rumah dia. Umar kalau lalu satu kawasan, budak-budak bertemperan, takut. Sebab tu Umar puji Abdullah ibnu Zubair, semasa dia kecil-kecil. Budak lain lari, dia tak lari. Dia kata, pasal apa kau nak lari? Yang lalu kau tu ni, kau selalu nak main. Ada watak dia pemimpin. Muawiyah ada watak dia sebagai pemimpin. Orang marah sebab dia bersaing dengan Ali bin Abi Talib. Ali adalah tidak dibandingkan dengan Muawiyah. Kata orang Arab, aina syamsu min Suraya wa aina Muawiyatu min Ali. Di manalah matahari nak dibandingkan bintang Suraya, di manalah Muawiyah nak dibandingkan Ali. Bahkan orang tanya Muawiyah, anta tuqatilu Ali anta mislu am anta khairun minhu? Engkau berperang dengan Ali, adakah engkau lebih baik daripadanya, sama sepertinya, atau lebih baik daripadanya? Dia sendiri kata, wallahi wa khairun wa afdalu minni. Demi Allah, Ali itu lebih baik dan lebih afdal daripadaku. Tetapi Uthman telah dibunuh secara yang zalim. Berikan kepadaku pembunuh Uthman, nescaya aku orang Syam yang pertama untuk berbai'ah dengannya. Pada zaman Umar melantik Muawiyah. Pada zaman Nabi melantik Muawiyah menulis surat menyurat Nabi sallallahu, dan menulis juga wahyu yang turun. Walaupun Syiah tak setujulah Muawiyah ni, dia boleh menulis Muawiyah. Ada kelemahan yang dipertikaikan oleh Umar kepada dia. Dia ni bergaya. Bila dia jadi pemimpin di Syam, dia pakai dengan pakaian dia dengan apa? Umar marah kepada dia. Umar marah. Bila Umar pergi Syam, Umar marah. Umar kata, aku dengar kata kau pakai bodyguard. Umar marah dia. Pasal Umar bodyguard tak pakai, jalan dengan kawan begitu. Muawiyah jawab kepada dia, wahai Amirul Mukminin, kami di Syam ini, di Syria ni, di Syam ni di wilayah Syria, Jordan, Palestin, dekat dengan sempadan musuh Rom. Kalau kita benarkan semua orang boleh penetrate, mari terus kepada Amir, dibimbangi mereka bunuh. Maka dia kena jumpa tu pegawai dia. Ada sisi dia buat. Umar marah kat dia. Umar kata kat dia, Umar kata kat dia, kau ni Muawiyah, aku tanya apa pun kau ada jawapan. Marah dia. Umar sampai, dia ikut Umar. Umar buat tak tahu kat dia. Dia ikut Umar, dia badan gemuk. Dia ikut Umar. Umar marah kat dia. Sebagai riwayat kata Umar ambil kasut baling kat dia. Marah. Cengeng Sayyidina Umar. Abdul Rahman bin Auf kesian kat Muawiyah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, at'antar rajul. Wahai Amirul Mukminin, kau telah penatkan dia. Umar kata, Muawiyah, pasal apa kau macam ni mengada? Tapi Umar tak pecat dia. Ramai orang kata Umar marah, ya, tapi saya nak cerita Umar tak pecat dia. Umar telah pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, yang lebih baik. Umar telah pecat Khalid Al-Walid. Tapi dia tak pecat Muawiyah.
Walaupun Muawiyah tu ada kelemahan dia, tapi Umar mungkin melihat kepada skill kepimpinan yang lain. Maka ketika berlaku pemberontakan hasil daripada fitnah, semua wilayah memberontak menentang Uthman kebanyakannya, tetapi orang-orang Syam di bawah Muawiyah tidak pernah memberontak. Orang-orang Kufah yang dipimpin oleh Ali, kemudian daripada itu bin Abi Talib, walaupun Ali itu begitu hebat, tapi ramai juga yang menentang Ali. Tapi orang-orang Syam tidak menentang Muawiyah. Pada masa hayat Muawiyah, penduduk Syam sangat menyayanginya. Saya nak ceritanya skill, kemampuan, kepimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tu Arab kata sya'r Muawiyah, rambut Muawiyah. Muawiyah ni dia ahli politik. Dia kata politik itu macam dengan rambut. Kalau orang tarik, kita kena lepas. Kalau dia lepas, kita tarik. Jangan sampai putus. 40 tahun dia di dalam politik. Orang marah, antara yang sebab orang marah kerana dia melantik anaknya Yazid bin Muawiyah. Ada orang yang menulis mempertahankan keputusannya kerana untuk menjaga kesatuan kerajaan ketika itu. Maka daripada Muawiyah, selepas daripada Ali, tidak ada kerajaan diambil oleh Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi orang Syiah dalam seluruh ajaran dia, musuh dia Muawiyah. Orang Sunni pun ramai tak suka Muawiyah. Jarang kita dengar orang nama anak dia Muawiyah. Kerana ada apa benda krisis Ali dan Muawiyah. Siapa yang ustaz-ustaz ni, dia mau baca satu buku yang ditulis oleh Munir Ghadban, Muawiyah bin Abi Sufyan, Malikun Mujahid, Sahabiyun Jalil wa Malikun Mujahid. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia dan raja yang berjihad. Dia macam raja. Kalau kita ada juga benda yang boleh kita pertikaikan Muawiyah ni. Wallahu ta'ala alam. Tilka ummatun qad khalat. Demikian umat yang telah berlalu. Mereka sahabat Nabi. Kita tidak pernah kata sahabat maksum, tapi kita kata kebaikan mereka melebihi daripada kesalahan mereka. Miswar bin Makhramah, dia bertanya kepada Muawiyah, dia petikai Muawiyah. Muawiyah kata dia, wahai Miswar, engkau ada dosa tak? Kata, aku ada dosa. Engkau harap keampunan Tuhan tak? Aku harap keampunan Tuhan. Seperti mana engkau mengharapkan keampunan Tuhan, demikian aku juga mengharapkan keampunan Tuhan. Namun tidak pernah diberi pilihan kepada aku antara Allah, Rasulnya dan selainnya, melainkan aku memilih Allah dan Rasulnya. Tapi dalam politik pemerintahan dia adalah perkara yang orang tidak puas hati dengan langkah-langkah Muawiyah. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Muawiyah itu memerintah, Islam tertegak pada zamannya. Dia hebatlah Muawiyah ni, dia armada kapal dia, macam-macam, dia ahli politik. Tapi kalau nak cari hak silap tu, sebenarnya saya nak sebut ni, pasal orang politik ni nak minat ni kan, perlu cari nak sebut apa pula dia ni kan. Saya nak bagi tahu bahawasanya sebahagian termasuk orang yang menyeru pada sistem khalifah. Sistem khilafah kita tak nafikan ada satu sistem yang disebut dalam hadis. Namun realiti politik selepas daripada kewafatan Nabi SAW, daripada khulafa ar-Rasyidin yang 4, kita tak pertikaikan mereka. Namun selepas daripada khulafa, selepas daripada Al-Hasan bin Ali, politik itu bercampur-campur. Walaupun namanya khulafa Bani Umayyah, khalifah Bani Umayyah, tapi pelantikan khalifah berdasarkan kepada keturunan Bani Umayyah, bukan kepada syura yang terbuka. Kemudian Abbasiyah, pelantikan khalifah di kalangan Bani Abbas. Hatta Ayubiyah dan semua, hatta Uthmaniyah yang dibanggakan kerajaan Turki, adalah pelantikannya juga adalah di kalangan Banu Uthman, di kalangan bangsa Turki itu. Dia bukan satu sistem khalifah yang seperti yang disangka oleh sebahagian orang. Lalu dia nak bertengkar dengan kita, nak kembali. Dia sistem yang ada kelemahannya, tapi yang penting dalam sistem pemerintahan ialah dapat ditegakkan keadilan itu
dan dilaksanakan kebaikan untuk rakyat. Tidak ada pemerintah yang maksum. Semua pemerintah jika dihisap ada kesalahan mereka. Kemudian mari orang nak cerita nak tegakkan pemerintahan yang langsung tak salah. Ini semua bohong punya cerita. Dia mesti salah. Tapi yang penting seorang pemerintah itu kebaikannya, keadilannya mengatasi kezaliman. Nak cari pemerintah macam Nabi tak ada lah. Nak cari pemerintah yang malam-malamnya solat, siang-siangnya menjaga rakyat, payahlah nak ada. Kalau tidak habislah sejarah Umar bin Abdul Aziz. Hatta Umar bin Abdul Aziz dengan menghormati dia, 2 tahun masa zaman pemerintahan dia sangat saleh. Sebelum tu bukan kata tak saleh, saleh juga. Tetapi semasa dia jadi gubernur Madinah, pakaiannya sangat cantik. Dia terkenal dengan mewah dalam pakaian. Dia bertukar wataknya pada hari dia menjadi khalifah. Maka semua orang nak cari bapa yang perfect macam kita lah, bukan ada. Tapi apabila banyak menunaikan tanggungjawab, adalah kelemahan dia. Nak cari suami yang perfect, kita nak cari suami yang perfect, isteri perempuan nak cari, mana ada? Suami pun nak cari isteri yang perfect, mana ada? Pakai ukok lah, pakai mikrofon menyanyi, kita serupa, yang tu lebih kurang. Tapi saya bukan nak cerita, saya nak cerita ini politik. Untuk kita memahami realiti. Supaya kita tak berteori kerajaan yang sempurna yang ingin ditegakkan, yang menegakkan Islam sepenuhnya. Ini semua khayalan saya. Hatta negara yang menegakkan, yang dikatakan konsep negara Islam, seperti yang disebut oleh sebahagian daripada kumpulan penyeru kepada negara Islam, ia adalah negara khayalan yang tidak pernah wujud sebenarnya. Negara itu wujud pada zaman ini, dia wujud pada zaman Nabi SAW di tangan khulafa. Selepas daripada itu, semua contoh-contoh itu bercampur-campur. Kamal Atatürk, saya pergi ke Turki, saya tengok Kamal Atatürk, tempat Kamal Atatürk. Kamal Atatürk orang pertikai dia. Itu kalau saya nak bahas Kamal Atatürk, mungkin satu bab yang lain dengan Kamal Atatürk. Di Malaysia macam-macam lah cerita Kamal Atatürk mati, kena pergi ke laut, tak boleh minum je. Di Turki tuan-tuan pergi mana pun memanglah ada gambar Kamal Atatürk. Budak muda apa semua, ada penyokong dia, sayang. Saya pergi duduk tengok di katil yang dia mati tu kan. Tapi bukan nak cerita, memang banyaklah orang kritik Kamal Atatürk ni dengan kesalahan dia, tak bagi orang azan dalam bahasa Arab, tak bagi orang baca Quran dalam bahasa Arab. Tetapi masa awal Kamal Atatürk berjuang menjatuhkan Khalifah Osmaniyah, dia disokong hampir keseluruhan rakyat dan juga umat Islam. Sebab apa? Sebab pemerintah Osmaniyah yang akhir-akhir itu banyak kelemahannya. Begitu mewah buat istananya, begitu mewah kehidupannya, sehingga rakyat rasa tertekan dan mereka bangkit. Malangnya bila mereka bangkit, Kamal Atatürk yang diharapkan memberikan harapan, dia telah membawa satu sekular yang mana yang luar daripada harapan mereka. Kenapa Kamal Atatürk itu membawa sekularisme demikian rupa? Walaupun dengan ada kesalahan kita tak setuju. Sebabnya kerana golongan agama sebelum itu sangat bermain dengan agama dalam politik. Kalau rakyat biasa, haram membazir, haram apa. Tapi kata khalifah dan keluarganya, pakai belian yang berbilion-bilion di kepala, dalam rumah, ulama tidak menyatakan pendirian mereka. Lalu orang anggap, kemudian ulama-ulama masing-masing mempunyai tempat mereka, tidak menyatakan pendirian. Akhirnya umat letih kerana mereka berfikir kita kena pisahkan agama daripada politik. Lalu mereka sokong, tapi sokongan itu akhirnya membawa kepada benda yang lebih buruk. Azan tak boleh, sekolah agama tak boleh. Ini adalah kesan-kesan yang lain. Dalam riwayat yang dhaif ini, kata Muawiyah daripada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah. Riwayat ini didhaifkan oleh sebahagian besar para muhaddisin dan disahihkan, dihasankan sebahagian yang akan saya sebut ni. Al-ainu wika'us sah. Mata
merupakan pengikat kepada sahih ini ialah dubur. Bahagian bawah kita tu. Nabi kita mata ni ikat dubur kita. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Apabila mata itu tidur, maka terbukalah ikatan. Nak ceritanya bahawasanya bila mata tidur, angin-angin lain pun keluar, maka batal apa? Wudu. Riwayat yang tambah fa idza namatil ainan istatlaqal wika, riwayat ini dhaif. Tetapi sebahagian para ulama hadis menyatakan riwayat lain daripada Ali bin Abi Talib yang menyebut al-ainu wika'ul sah, mata merupakan pengikat itu, setakat itu adalah merupakan riwayat yang hasan. Apa yang penting, perbincangan para ulama di kalangan dalam hadis ni, kita boleh simpulkan hadis menunjukkan, walaupun kemudian ada hadis yang berikutnya Abu Daud yang tuan-tuan tengok tu, innamal wudu ala man nama mustaja'an, sesungguhnya wudu kepada orang yang tidur di dalam keadaan berbaring. Hadis ni dhaif. Namun hadis ni kesimpulannya, kalau kita himpun daripada hadis, para ulama menghasankan hadis yang menyatakan ada kaitan antara mata dan tidur dan wudu. Maka dengan itu sesiapa yang tidur, maka ada kemungkinan untuk batal wudu. Tapi tidur macam mana? Maka berlaku perbezaan seperti mana yang telah kita sebutkan dahulu, bahawasanya tidur yang menyebabkan seseorang itu dah tak sedar diri dia, benar-benar tenggelam dalam tidurnya dan memungkinkan angin keluar daripada duburnya. Jadi tidur dalam keadaan baring, tidur yang nyenyak. Tapi kalau dia baring tapi tak nyenyak, dia sedar, orang lintas pun dia sedar, maka mereka, para muhakkikin, menyatakan ia tidak batal. Kerana Nabi SAW, kerana antaranya Nabi tidur, ada kala Nabi tidur bangun Nabi wudu. Ketika dalam hadis Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah, dia melihat Nabi bangun di tengah malam, bangun berwudu dan salat. Tapi Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi bangun kemudian terus salat. Dia bertanya, "Nimta ya Rasulullah, engkau tidur wahai Rasulullah, engkau tak berwudu?" Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi." Wahai Aisyah, mataku nampak tidur, jantung hatiku tidak tidur. Maksudnya jika seseorang itu dia baring tapi dia dalam keadaan sedar, antara orang kata tak nyenyak, orang lintas dia sedar, orang bersin, orang panggil pun dia sedar, tapi dia tak begitu nyenyak. Dia orang kata antara tidur dan jaga, dia tidak membatalkan wudu. Tapi jika dia benar-benar tidur, dia membatalkan wudu. Dia membatalkan wudunya. Sementara jika dia duduk, yang mana ruang untuk dia keluar angin tak ada, kerana kalau dia keluar dia akan tahu dia keluar angin. Kalau dia dalam keadaan yang demikian rupa, maka tidak membatalkan wudunya. Itu yang menyebabkan Al-Imam Ibn Hajar kumpul hadis-hadis ini, walaupun sebahagiannya ada kuat dan lemah, tapi dia nak menunjukkan inilah hujah para fuqaha di dalam masalah ini, insya-Allah. Okay, silakan. Sekarang kita akan baca dua lagi hadis bagi tamat, insya-Allah, untuk masuk tajuk baru azan. Kita sambung dengan hadis yang berikutnya untuk kita habiskan hadis ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukumus syaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath walam yuhdith fa idza wajada dhalika fala yasrif hatta yasma'a sautan aw yajida riha, akhrajahul Bazzar. Hadis ni kita dah baca hampir yang sama dalam riwayat Muslim, tapi dia datangkan sekali lagi hadis ni.
Kenapa dia datangkan hadis ni sekali lagi? Kerana dia nak buktikan buang angin membatalkan wuduk. Cuma macam mana Nabi kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni Abdullah Ibnu Abbas yang telah kita ceritakan tentang latar dia, radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya. Allah redha Abdullah, anda redha Al-Abbas yang merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang sebut kerajaan Abbasiyah tu ialah merujuk kepada Al-Abbas. Mereka ini keturunan Bani Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadukumus syaitanu fi salatihi, ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi, syaitan mendatangi seseorang kamu di dalam solatnya, fayanfukhu fi maq'adatihi, lalu dia tiup pada punggung dia, pada punggung ni, pada geng wahwas, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath, sehingga dia berkhayal, dia rasa macam dia telah berhadas, yakni telah keluar angin. Dia tak pasti, tapi Nabi kata syaitan kacau dia. Dia mula rasa duduk tengah semayang tu, rasa macam keluar angin ni. Dia rasa, tapi dia tak tahu, tak confirm, tak pasti, dia syak. Pasal apa dia syak? Nabi kata kenapa? Syaitan yukhayyalu ilaih, syaitan bagi dia rasa, syaitan tiup dia. Kita pun heran pasal apa syaitan nak tiup. Kerana syaitan ni dia kerja dia ganggu. Sebab tu agama ni kita kena tahu, dia kena ikut sukatan dia. Bila kita buat lebih daripada apa yang agama ajar, kita akan jadi syak. Syak tu was-was, kita akan jadi was-was. Was-was itu merupakan amalan syaitan, perbuatan syaitan. Itu yang ambil wuduk sampai lencun, oleh semayang rakaat yang ketiga dia duduk basah lagi. Itu yang takbir 3-4 kali tak jadi tu. Takbir tak jadi. Yang ambil itu juga yang jenis mandi wajib, sat-sat pi mandi pula, sat-sat pi mandi pula. Lepas bala tu pula pi dengar pula kuliah yang bagi orang was-was syaitan. Wuduk jangan niat lagi, jangan niat lagi. Dia kena dai, baru niat. Ambil ayat semayang pun tunggu, buka. Masa bila niat nak mai? Masa air sampai dalam kepala. Kalau masa air sampai baru boleh niat. Tak ada niat daripada awal, bilik air tu pun kau tak pergi. Lalu kawan yang ambil tu lama-lama dia was-was. Satgi dia bagi tahu kena masuk ayak dalam mata, satgi kena sedut lah hidung sampai naik ke atas ni berosah. Dia buat macam-macam. Ini pun minta maaf lah, hak mengajar macam tu pun dia tu macam syaitan juga. Sebab kerja syaitan bagi orang was-was. Jadi dia ajar benda sehingga orang jadi susah nak berwuduk, susah orang nak mandi wajib. Sebab dia bagi khayal kepada orang macam tak sah. Pergi tanya dia, tak sah tu, nak kena ambil lain. Sama juga yang jenis, banyak lagi lah yang syaitan bagi khayal ni. Khayal jatuh talak, khayal ni tak, tambah yang pergi haji, pergi umrah. Khayal tak sah, ustaz kata tak sah ni cara umrah tawaf tu. Pasal apa? Pasal berjalan tu terpusing sikit. Kalau pusing kena unduk lek 2 tapak. Habis itu nak buat jana ustaz? Tahun depan mai sekali lagi dengan PK saya. Kerja syaitan semua tu. Nabi kata, fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath. Dia tiup di punggung dia. Kemudian dia khayalkan bahawasanya dia telah berhadas. Walam yuhdis, dia tak berhadas. Fa idza jaa dzalika fala yansarif.
Bila datang pada itu perkara kamu, bila perkara itu datang berlaku pada kamu, jangan kamu keluar. Jangan kamu beredar daripada salat hatta yasma'a sautan, sehingga kamu mendengar suara. Suara apa? Suara angin tu lah. Suara kentut dia tu, dia kena dengar. Baik, kalau boleh dengar sampai duduk dalam masjid ni kemas lah. Kan? Ha? Kena dengar. Au yajida riha, ataupun dia bau. Oh, sekarang dia duk rasa, keluar angin tak keluar. Macam keluar ni. Nabi kata fala yansarih. Jangan. Sebab itu jalan syaitan tu dua. Satu dia bagi kita cuai, satu dia bagi kita melampau dalam agama. Yang melampau tu, yang was-was tu antaranya. Rasa sikit, berhenti pergi ambil wudu. Kita dah habis semayang dah. Tadi dia takbir dengan kita. Tengok-tengok dia 2 rakaat last sekali. Lencun. Ada orang. Macam-macam kita buat tak jadi. Gempak pun tak jadi. Tutup lampu pun tak jadi. Dia was-was. Bila dia main was-was ni, syaitan main macam-macam. Sehingga akhirnya dia akan jadi kadang-kadang dia rasa dia talak isteri dia. Lepas tu pula dia pendengar ustaz pula ceramah. Kalau kita kata, cantik pakai baju ni macam baju mak dulu pakai. Oh, dia kata zihar. Jatuh dah pula lah. Ustaz dia pula mai tanya kita pula. Kita habak dah dak. Minggu depan mai tanya pula dah. Dia kacau. Kata siapa mengajak ni? Dia kata cantik ya. Kata pakai macam tu. Dulu kok pakai macam tu. Oh, dia kata kok. Dia kata tak boleh. Kata macam tu jadi zihar. Dia tak faham zihar makna apa. Zihar ni orang Arab ni. Bila dia tak mau, tak lalu ke isteri dia, dia kata, anti alayya ka dhahri ummi. Kau kepada aku seperti yang belakang ibuku. Maksud seperti mana aku tak lalu menyetubuhi ibuku, demikian aku tak lalu menyetubuhimu. Itu maksud dia. Kalau dia habaq kata, hang pakai baju macam baju mak pakai, itu bukan zihar. Awatlah. Maka hak dengar ni balik duk kira. Lepas tu mai syaitan. Boleh dia tanya, saya tersebut perkataan talak masa naik motor tadi. Adakah saya tertalak isteri saya? La ilaha illallah. Kata apa kaitannya pula? Dok dia main perkataan tu. Perkataan tu nama dia tolak. Saya kata. Syaitan. Sebab itu Ibnu Jauzi tulis kitab cecaan kepada orang yang was-was. Talbisu iblis juga dia sebut juga tentang iblis main. Setengah orang tu dia rasa dia berugama dengan lebih susahnya, maka dia berugama berdasarkan kepada hadis. Hadis yang sebelah lebih kurang sama. Nabi kata dia akan rasa dia berhadas, falyaqul kadzabt, maka hendaklah dia kata bohong. Kata kat syaitan tu bohong. Berdasarkan hadis ni, hadis-hadis yang seperti ini, para ulama buat banyak kaedah seperti mana yang pernah kita sebut sebelum ni. Antaranya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, dia panggil. Asalnya sesuatu itu kekal di atas yang asal. Yang asal ada wudu. Kekal ada wudu sehingga boleh dibuktikan dia tak ada wudu. Sebab tu kita kata al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Yakin kita suami isteri duk syak, talak tak talak, talak tak talak, tak usah duk main syaitan ni. Yakin perkahwinan sah. Yakin tadi kita dah berwuduk, masuk dalam masjid, syaitan tiup di punggung kita, lalu kita duk rasa batal tak batal, batal tak batal. Yakin satu orang itu Muslim, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan duk pandai-pandai kapi kau orang di atas satu sangkaan semata-mata. Agama al-yaqin la yazulu bisyak, yakin tidak hilang dengan syak. Di atas kaedah ni banyak agama dibina. Al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang tidak bersalah, tak boleh dituduh bersalah. Dia kata innocent anti proven guilty. Tidak dianggap tak bersalah sehingga dibuktikan dia bersalah. Tak boleh. Orang yang dituduh bersalah, dia tidak bersalah. Kita tak kira lah siapa pun.
orang kena tangkap khalwat, kita tak boleh tuduh dia berzina. Siapa yang tuduh zina, dia melakukan dosa besar, qazaf, kena sebat dah belakang dah. Dia ditangkap khalwat. Khalwat lah. Kan zina ada takrif dia. Hatta orang yang dituduh apa saja tidak boleh, kerana asalnya seseorang tidak bersalah sehingga dia dibuktikan dia bersalah. Termasuklah apa-apa pun tuduhan. Nak kata orang tu salah ke, pengganas ke apa semua, mesti dengan bukti. Kalau ada bukti, dia pengganas. Kalau tak ada, di atas andaian, kita tak boleh bercakap. Kerana kita kata dia tertuduh, dituduh. Dia dituduh. Dan semua orang ada hak atas nyawa dia. Nyawa yang mati dan seumpamanya lebih besar di sisi Tuhan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ingatkan semua kita, pihak berkuasa dan semua orang. Pada hari kita berkuasa, mungkin kita bertindak sewenang-wenang kita. Tapi Allah tidak lupa, kita mungkin lupa. Kita bukan sentiasa duduk pada satu jawatan dan pada satu kuasa. Kita ada diri kita, ada anak isteri kita, ada kehidupan kita di luar daripada kuasa kita. Allah Subhanahu Wa Taala boleh mendatangkan balasannya terhadap orang-orang yang zalim dengan berbagai-bagai cara yang dia kehendaki. Yang salah, tak apa. Tapi walaupun orang tu bersalah, ada layanan kepada orang yang salah. Bukan semua orang. Orang curi kasut di masjid, dia curi kasut, kesalahan dia curi kasut. Kita ramai-ramai pukul dia, tercabut telinga satu. Katok kaki dia patah. Dia curi kasut salah lah, tapi cabut telinga tak boleh. Orang kata, oh, hang pergi bela dia buat apa? Hang memang sokong pencuri ya? Bukan sokong pencuri, hang pergi pukul dia lebih buat apa? Salah, pergi kepada proses kesalahan. Bawa ke mahkamah, bicarakan dia sebagai orang yang salah. Sama orang tu yang tangkap khalwat. Pertama, tak boleh mengintip. Yang kedua, pergi ambil gambar orang. Lepas tu download pula dalam YouTube. Setiap orang yang tengok, dia menanggung dosa. Masuk pula. Bila orang kata, itu hari itu yang saya sebut kepada saudara Wan Saiful kita, kena dia di Parit Buntak beberapa tahun yang lepas. Dia dengan mak dia dalam bilik. Mereka masuk. Mak dia tak dan pakai tudung lagi apa. Dia masuk terus. Nak cari konon kesalahan. Kadang-kadang perempuan tu tak dan pakai baju apa lagi. Dia kata malu sangat. Dia tengok boleh. Dia nak tangkap orang yang tengok. Ini semua membuka kepada dosa. Salah dia dengan Tuhan. Kau tidak ada hak untuk hal itu semua. Kononnya nak dedahkan pada dunia supaya orang takut buat maksiat. Banyak lagi maksiat lain yang lebih besar. Tapi Allah Ta'ala tak suruh kita mendedahkan aib orang. Kalau nak amal ma'ruf nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan dengan itu cara dia. Dan itu baru tuduh. Dia bukan, ini emosi sebagai orang seronok-seronok. Sebab tu kita kata boleh dengan syarat-syarat yang ketat. Bukan suka-suka. Sebab tu baru ni saya dalam syarat. Saya kata, kena luaskan konsep amal ma'ruf nahi mungkar tu bagi penguatkuasaan agama, terutama dalam masalah mal, masalah harta. Saya setuju Datuk Dr. Naim dia sebut juga hal tu. Dalam masalah harta, umpamanya hakim suruh suami bayar nafkah kepada isteri dia. Suami tu tak bayar. Dia menikah lain, dia tinggal bini dia tak ada nafkah apa. Dunuhlah, duk main mahkamah, duk mengadu. Ustaz kata sabarlah, insya-Allah. Bacalah zikir ni banyak-banyak sikit, dia main rezeki percuma. Ni, yang tu pasukan mau pergi tangkap dia. Mau tangkap suami dia. Tapi kalau kata nak pergi tangkap suami yang tak bayar nafkah ni, semua lihat je nak pergi. Tapi kalau nak pergi tangkap orang duk khalwat, Bukit Tiga nak tangkap 1,5 sampai. Syok sebagian orang nak melihat aib orang lain, aib yang menjejaskan orang. Ini sebab tu agama ada peraturan. Balik di atas kaedah ni, dulu kita dah sebut beberapa perkara. Saya nak sebut beberapa perkara sebelum soal jawab. Ada beberapa perkara yang para ulama simpulkan daripada kaedah yang kita sebut dah dulu tentang dalam hidup ni. Contoh yang saya sebut dulu, baju. Kita beli baju di supermarket, baru baju, bersih tak bersih? Bersih. Balik-balik mai shock.
nak pakai pergi semayang ni, takut-takut sekejap lagi mereka ada pergi pegang masa duduk belik-belik. Orang bukan Islam pegang ada kena tangan khinzir. Syaitan main kacau kepala dia. Dia kata, pas nak pakai semayang, tengah semayang fikir pula dah. Sah atau tak sah dia pakai? Sah. Asalnya bersih, kekal atas bersih sehingga terbukti ada najis. Kita duduk-duduk tiba-tiba timpa air daripada atas. Air kena di baju kita. Air basah. Tak tahu air apa. Duduk lalu kat belah flat tu kena air. Kawan kita kata, air najis apa? Seorang kata, tak tahu. Air siram pokok kot kena. Seorang kata, air aircon kot. Kita jalan nak pergi solat. Sah ke tak semayang baju tu? Sah tak? Sah. Semua boleh jadi mufti. Senang Sebab apa? Sebab asalnya tak ada bukti nak kata tak bersih. Tapi kalau asalnya kotor, baju kita kena najis. Betul-betul kena najis. Nak pergi basuh. Member tu kata basuh tambau sudah. Nampak macam kena tambau tadi. Dia kata, kena bau apa? Merecik penuh tadi. Kita pergi basuh tambau tu saja. Sah tak? Tak sah. Kerana yakinnya semua kena. Kita syak saja. Kita pergi basuh bahagian syak. Sedangkan yakinnya dia memang kena. Dan basuh tambau tu tidak menghilangkan yakin bahawasanya baju tu terkena najis. Kemungkinan saja dia bersih. Syak saja mungkin. Dia kena yakinnya dia kena najis. Basuh sebahagian tidak menghilangkan yakin. Tidak menghilang yakin yang bahawa dia terkena najis. Macam tu juga air. Kita tak payah fikir. Kita tengok tempat nak ambil wuduk, tengok ada kolam. Tak tahu kolam apa, tengok kolam tu rendah. Depa kata anjing jilat pun boleh jadi. Tapi air bersih. Kita ambil wuduk. Boleh atau tak? Boleh. Kerana asalnya adalah bersih air sehingga dia terbukti. Macam tu juga masalah makanan. Sama juga. Barang-barang makan. Kita buat homestay. Kita sewa homestay kita. Ada pinggan, ada periuk kita. Homestay, pinggan dan periuk kita tu bersih lah. Ada orang bukan Islam, orang Islam, macam-macam orang sewa homestay kita. Mari-mari kita pula masuk balik homestay kita atau rumah kita yang kita sewa tu. Kita nak guna balik periuk pinggan kita ni. Main syok kat kita. Mereka ni duk guna kok mereka bubuh makanan haram ke apa? Kok kena jilatan anjing ke nak kena basuh 7 kali? Wajib basuh ke tak? Wajib ke tak? Tentu syok balik. Wajib ke tak? Tak. Sebab asalnya kita hanya andai kemungkinan. Itu syok. Asal periuk pinggan itu adalah bersih. Dan ini banyaklah hal-hal yang seperti ini. Sama juga kita pergi contoh tisu. Dulu dia buat contoh batu. Orang nak istinja pakai batu. Dia tak tahu batu ni bersih ke tak. Sebelum ni orang dia tak nampak kotor apa dia boleh guna. Kita pergi bilik air, tengok ada tisu. Tisu di bilik air. Kadang-kadang ada bilik air dia tak ada apa? Tak ada air. Terutama di negara-negara barat dia tak ada air. Kita guna istinja, buang air kecil ke kita guna tisu tu. Kita tak pasti tisu ni ikut dia orang ni buang air kecil sebelum ni merecik ke apa. Dia main kacau fikiran kita. Boleh tak kita guna tisu tu? Boleh. Kita tak sebelah. Itu andaian. Asal benda itu asalnya adalah bersih. Hak mana soal saya nak tanya hak biasa tuan-tuan, kemudian hak kurang biasa. Hak biasa je. Kalau kita semayang kita ingat 3 ke 4, kita kira berapa? 3. Kerana yang yakinnya 3, yang syaknya adalah 4. Orang kata aku duk syak 3 ke 4, tak ada. 3 kau tak syak. Kau confirm dah 3, cuma kau syak pada 4. Kemungkinan 4. Kerana tang 3 tu confirm dah buat. Sebab tu kita syak 4, kemungkinan 4. Tapi 3. Kalau aku syak 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke belum lagi. Yang tu gila.
Tak wajib sembahyang. Tak wajib solat. Kalau kita syak 3 ke 2, artinya dia 2. Yang yakinnya 2. Kalau kita syak 3 ke 4, yang yakinnya adalah 3. Tapi kalau kita masuk mai sembahyang dengan imam, kita mai tu imam duduk sembahyang lah, duduk baca surah belah hujung, ataupun duduk tengah sembahyang lah, tak kira lah zuhur ke ataupun apa, kita tak tahu imam ni sembahyang berapa. Lepas tu kita sembahyang, lepas imam nak bagi salam, kita syok pula. Aku masuk tadi rakaat pertama ke? Aku masuk tadi rakaat kedua ke? Macam mana tu? Kan tuan-tuan selalu macam tu. Kan macam mana tu? Kira mana? Kira kita, aku rasa tadi aku masuk rakaat pertama ke rakaat kedua? Kira masuk rakaat berapa? Kedua. Pasal yang kurang tu, kalau kita masuk kedua, artinya kita baru 3 rakaat. Betul tak? Kalau masuk pertama, kita dah 4 dah lah kalau sembahyang zuhur. Jadi yang kurang itu yakin, yang tambah itu syak. Macam tadi juga. Faham tak? Setengah orang dia masuk lambat, dia duduk jeli dengan orang sebelah. Orang sebelah tadi mai sekali dengan aku ke tak? Dia duduk kira kawan sebelah dia. Padahal kau tu mai dulu, yang mai lambat. Jadi dia bila dia syak, sama ada dia masuk pada rakaat ke berapa, dia kira pada syak, pada yakin, iaitu pada rakaat yang paling kurang. Kalau dia syak, dia masuk pada rakaat yang kedua ataupun ketiga, hendaklah dia kira dia masuk pada rakaat yang ketiga. Kalau sembahyang 4 rakaat, berartinya dia baru buat 2 rakaat. Sama macam tadilah. Cuma dia dari segi kira tu terbalik sikit, tapi kesannya adalah dia adalah sama. Kalau orang tu syak, macam saya tanya dulu, ini ulang balik lah, dulu saya dah tanya, tengok, weh, matahari dah terbenam, boleh buka puasa? Member tu kata, boleh dah kot. Boleh makan lah. Boleh tak? Tak boleh. Bila lagi dia duk kata dah kot tu, artinya dia syak. Yang yakinnya tak keluar lagi, tapi rasanya macam dia hendaklah tunggu sehingga dia yakin bahawasanya waktu maghrib telah masuk. Kalau sekadar masuk dah kot, boleh dah kot ni, jangan duk main, ganti balik. Pasal dia buka puasa sebelum yakin boleh buka. Itu salah. Sama juga sebaliknya, bangun-bangun jam semua tak ada, bini tengok luar, tengok luar gelap lagi abang, tak subuh ikut, ni boleh makan kan sahur ni? Tak subuh lagi ni, rasanya boleh lagi, boleh tak makan? Terus syak. Boleh ke tak? Boleh tak? Pasal apa tak jawab? Kursus tak habis. Boleh ke tak? Ulama khilaf. Boleh lah, kerana asalnya kita boleh. Asalnya malam memang kita boleh makan. Kita yakin asalnya kita dibenarkan makan pasal malam hari. Sehinggalah yakin kita tak dibenarkan makan. Kalau syak tak yakin tak dibenarkan makan, iaitu apabila terbitnya fajar. Sekarang kita syak fajar itu terbit ataupun tak. Bila kita syak fajar itu terbit atau tak, artinya yang yakin tadi boleh kekal dengan yakin, yang tu syak. Macam masa siang kita tidak boleh makan kerana kita berpuasa. Kita syak kata matahari telah terbenam, syak kita belum yakin, boleh makan ke tak? Tak boleh. Hak belah malam kita dah boleh makan, kita syak matahari fajar telah terbit, boleh makan tak? Boleh. Faham tak ni? Banyak contoh saya buat dulu ni. Kalau tawaf 6 dengan ataupun 7, kira berapa? 6. Pasal apa? Pasal yang yakinnya adalah kalau syak pada talak, jenis suami ni
Aku tak ingat aku talak hang 3 ke 2 ke tahu. Jenis kaki talak, dia bini banyak. Marah talak. Main-main satu isteri tu, dia kata, saya tak ingat lah saya talak dia ni kali kedua ke kali ketiga. Pasal apa? Tak ingat satu bini. Saya bini 4. Semua saya duk bagi talak satu-satu. Nak kira 2 ke 3? Ha? Nak kira 2 ke 3? Orang berubah kata 3, biar pada muka. Kira 2. Kita kira yang yakinnya 2. Yang syaknya adalah kerana dia tang 2 tu dia confirm dah, tapi dia rasa macam 3 tu. Hakikat macam semayang tadi. Tapi kalau kita rasa aku talak ke tak talak lah, kira talak ke tak? Tak. Pasal yang yakinnya pernikahan adalah sah. Pernikahan sah. Nak kata terbatal pernikahan, mestilah dengan tahap keyakinan yang sama. Kerana yakin dah sah perkahwinan. Macam tu kita puasa. Kita yakin sah puasa kita. Kalau ada orang kata hang batal puasa, kena bawa satu bukti sama dengan standard yakin sah tadi. Sebab tu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang disebabkan dengan oleh syak. Samalah juga dengan menyusu. Menyusu 5 kali susuan dalam qaul jumhur. Tak tahu anak kita ni susu dengan perempuan ni 4 kali ke 3 kali kenyang. Kita kira dia tak cukup, dia belum jadi ibu susuan. Kerana asalnya dia bukan ibu susuan. Sehingga terbukti dia ibu susuan dengan yakin dia 5 kali susuan pada qaul jumhur. Ini semua dipakai dalam semua kaedah agama. Samalah juga tuan-tuan, bila kita main nak tengok nak semayang belakang orang, tu imam semayang. Ada orang kata semayang belakang imam tu tak boleh. Boleh sehingga terbukti bahawasanya dia tidak sah salat di belakangnya. Kalau orang mengaji usul fiqh, mengaji qawaid fiqhiyah, tak berlaku cerita buat 2 imam lah apa. Hatta kita main semayang di masjid, tu imam semayang di belakang, kita belakang tu imam. Bukan masalah kita, dosa tu imam dia dengan Tuhan. Dia buat rakaat semayang, dia semayang zuhur 4 rakaat, sah semayang, kita ikut dia belakang dia. Melainkan dia semayang zuhur 6 rakaat, dia kata hari ni aku tambah lagi 2, apa malas sangat dia. Yang ni dia bid'ah. Bila dia bid'ah, kita tak salat di belakang dia kerana dia menokok tambah ibadat. Tapi kalau sekiranya dia tak menokok tambah dalam ibadat dalam bentuk yang sehingga demikian rupa, walaupun orang kata tu imam ni, dia katalah lepas semayang dia kata semayang masjid tu, tu imam tu kaki judi tu. Contohlah, tak ada lah tu imam kaki judi, kan? Sah tak semayang kita? Sah. Judi dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun kalau boleh kita semayang di belakang tu imam yang salih lah. Wallahu Ta'ala alam. Ada soalan? Sikit lah. Habislah kita pada bab ni. Kalau tidak lama tak khatam. Khatam lah tuan-tuan. Lepas pada ni boleh lah pergi cuti. Ada soalan? Satu dah je. Lain ada lagi? Mari nak tengok. Soalan pun payah nak buka ni. Macam YNDB pula. Tukang bekam Nabi sahabat ke? Ya. Ada tukang bekam Nabi SAW. Ada hadis tentang bab tukang bekam. Nanti kita akan baca panjang cerita tukang bekam ni. Ulama khilaf, boleh tak ambil upah bekam dan seumpamanya. Kesimpulannya boleh ambil kerja berbekam itu. Ada, tentulah Nabi berbekam, ada orang lah tolong bekam, takkan Nabi bekam sendiri dia. Bini-bini Nabi ada berbekam tak? Tak ada riwayat cerita bini Nabi berbekam lah, kita tak jumpa kan. Dan kemungkinan wallahu alam wanita mungkin depa di sudut darah depa
dia orang dah ada darah bulanan, mungkin kalau dia berbekam pada anggota-anggota tertentu, Allah alam, ini kena rujuk kepada pakar bekam lah. Tapi setakat saya ni, saya taklah jumpa cerita Aisyah berbekam ke apa. Yang cerita Aisyah cerita Nabi berbekam. Segak kepiah doktor, made in Turki ke? Kepiah pun tanya juga. Kepiah ni saya pergi beli kat Uzbekistan. Kepiah. Kita kena ada kepiah peralih satu tengok. Macam mana nak buat kepiah peralih? Kuning biru. Tengok orang kepiah macam ni, pilah buat satu kepiah macam ni. Senang orang lain nak beli. Kalau tidak, dia duk tanya kepiah saya kacau. Siapa yang jual kepiah, buat kepiah, bagi banyak sikit, variety sikit. Saja saya pakai mana-mana kepiah yang dan ya. Bajunya saya terima kasih pada saudara Amin, dia tak marilah, daripada Brunei. Dia ada orang kirim, saya pakai lah, saya teringat kat dah. Dia tak mai, dia mengaji Center of Sunnah, orang Brunei. Dia hantar mak saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya-Allah kita Allah Taala rahmati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.